Jadi kita ni kira cuma sekadar mengkaji dan kita menghargai betapa payahnya seorang itu mengeluarkan hukum. Dia tak straightforward pakai otak je kan, terus fikir ini saya rasa boleh lah. Terus kita jawab boleh gitu. Gitu boleh, saya rasa boleh, saya rasa kan, saya rasa. Macam mana saya rasa atau boleh? Apa dalilnya, bagaimana datangnya, timbul rasa tersebut dan seterusnya lah. Jadi nak keluarkan hukum, nak keluarkan dia tidak semudah yang kita rasakan lah. Tapi bagi orang yang dah mampu, yang dah mempelajari, yang telah mendalami, mungkin boleh lah. Jadi kalau nak berijtihad. Okey, jadi kalau kita bincangkan tentang fiqh, kita bincangkan khusus pada perbuatan mukallaf tersebut. Tetapi kalau kita bincangkan tentang usul fiqh, kita bincangkan tentang dalil syarak tadi, dalil fikih tadi. Kita nak kupas. Okey, kalau fiqh lebih pada sembahyang hukumnya wajib. Kalau usul fiqh, wajib siapa cakap? Daripada mana? Okey, dalilnya perkataan apa? Dalam Al-Quran ada kata, okey, ada ayat yang mengatakan ianya wajib. Kan? Jadi wajibnya tu apa, perkataan apa yang mengatakan ia itu wajib? Itu yang kita pelajari dalam usul fiqh. Kita kenali istilahat-istilahat yang ada di dalam dalil-dalil syarak yang disebutkan secara ijmal, mungkin nak dikupas, dibahaskan oleh para ulama dan seterusnya. Sumber hukum atau sandaran hukum. Okay, kalau kita lihat tadi kita dah bincangkan bahawa kalau kita dah mengetahui tentang hukum, kita kena pelajarilah daripada mana datang sebagai asatiza, sebagai insya-Allah bakal ulama, kita perlu mengetahui daripada mana datangnya hukum-hukum tersebut. Apakah sandaran-sandarannya? Masadir ahkam. Okey, apakah yang datangnya ni, hukum ni daripada mana? Daripada Al-Quran, As-Sunnah, daripada Ijma'. Okey, yang asasi tentunya daripada Al-Quran was Sunnah. Itu yang asasi. Kemudian ada juga sokongan, maknanya berdasarkan Ijma' dan juga Qiyas. Para ulama, para sahabat, dah pun membincangkan isu-isu yang terdahulu. Ini adalah sandaran hukum. Jadi qiyas pun mesti ada hukmul asli. Kan? Kita tak boleh kias sembarangan kan. Kita mesti kias pada satu benda yang ada hukum asal. Jadi benda yang yang ada asas ni pun balik pada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu namakan sokongan. Cuma benda tu mungkin berbeza, kena cari ilahnya, kena cari sebabnya. Dan sebab itu kadang-kadang memberikan gambaran tentang kenapa benda ni menjadi begitu hukumnya. Kemudian timbul yang sampingan seperti maslahah mursalah, istihsan, istishab, uruf, sadd zara'i, dan seterusnya. Ada banyaklah. Dan yang sampingan ini mukhtalafi. Yang sampingan ini ada yang menerima, ada ulama yang terima, ada ulama yang tidak terima. Mungkin ada ulama yang ambil maslahah, ada ulama yang kata tak pakai maslahah ni tak boleh. Ada yang ambil istihsan, ada yang ambil istishab, ada yang kata tak boleh lah. Kena cari juga dalil dia. Macam mana pun kena kias juga. Macam mana pun ada yang ambil zahir je. Dia jadi zahiri terus ambil yang zahir saja. Tak payah nak fikir-fikir jauh-jauh. Ada yang kata uruf tak boleh jadikan sebagai sumber hukum. Dan seterusnya. Jadi ini adalah serba sedikit bagaimana hukum itu dikeluarkan. Jadi mula-mula mesti macam mana pun kena cari daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran atau sumber hukum yang utama. Kemudian zaman sekarang ni pula banyak isu-isu yang mungkin tak jelas. Dia punya dalil dalam Al-Quran tu mungkin tak direct, terutama yang berkaitan dengan muamalah contohnya. Ni semua kita perlu fikirkan bagaimana nak kita bincangkan, nak kita lihat, kerana benda-benda ni dirasakan bahawa sebagai sesuatu yang baru. Ataupun benda-benda ni tak ada dalam Islam. Jadi kita nak Islamkan dia. Ini kadang-kadang jadi masalah. Bila kita Islamkan sesuatu yang tak berdasarkan
daripada Islam. Jadi ada para cendekiawan yang menyeru kepada Islam ni jangan asyik sibuk nak Islamkan benda je. Kan? Ni benda dah ada ni kita Islamkan. Ni tak itu kita tukar sikit sedikit jadikan dia halal. Jadi isu. Okay. Tapi sekarang isunya adalah isu sistem tu sendiri. Okay. Kita berada dalam satu sistem yang besar yang ghair Islami. Kalau kita nak ubah, kita kena ubah sistemnya secara menyeluruh. Kalau kita sekadar menyelit saja, dia tak akan, kalau istilah sekarang, compatible lah. Kalau dia compatible pun dia tidak akan jadi seelok kalau kita dapat gunakan secara menyeluruh. Kita ambil aje lah contoh komputer kan. Kalau kita gunakan Apple, lepas tu nak masukkan benda-benda yang Windows kan, ada kalanya dia boleh jadilah, boleh berjalan, tapi tak cantik kan, tak boleh gerak macam sebaik kalau kita gunakan Windows tu sendiri kan. Jadi seolah-olah kita punya syariah ni, kalau kita nak ubah balik kepada zaman, sebab tu kalau kita lihat dalam tarikh tadi, kita akan lihat daulah yang memainkan peranan sehingga syariah tu boleh berkembang, sehingga ulama itu boleh berijtihad dengan bebas. Apabila satu perkara tersebut tidak dapat dikupas atau sekadar nak menempel kepada satu sistem yang sedia ada, dia akan banyak masalah. Dan itu akan timbul, ada orang nak terima, ada orang tak nak terima. Ada orang yang nak balik kepada asal, dia kata mesti balik kepada Quran dan Sunnah. Tak ada. Yang lain-lain semua tak ada. Yang ada kata taklah, kita boleh gunakan qiyas, kita boleh gunakan maslahah. Ada yang kata tak boleh. Mati-mati kena ikut Quran dan juga Sunnah. Jadi di sinilah makin lagi timbul banyak perbincangan. Di sini timbul lebih banyak perbalahan mungkin, sehingga sampai tahap perbalahan di kalangan para pemikir. Kalau saya tak namakan ulama tu, maknanya belum sampai lagi lah. Di kalangan para pemikir, di kalangan para pengikut. Malahan para pengikut sendiri akan berselisih pendapat sehingga berbalah. Kerana dia nakkan satu benda yang kalau masukkan gitu saja tak boleh. Dia kena perlu perubahan yang lebih besar. Ni banyak kita nak Islamkan sesuatu. Ni kadang-kadang akan timbul masalah. Kalau kita ada peluang untuk buat sesuatu yang berbeza, kita buat daripada asal lah. Tak perlu nak tweak sana tweak sini. Dah kira halal. Sementara kawaid fiqhiyah pula ialah satu prinsip fikih yang bersifat umum. Dia didatangkan dalam bentuk nas yang pendek, yang di dalamnya mengandungi hukum-hukum yang umum yang sesuai untuk perkara-perkara juz'iyah. Jadi kalau kita lihat usul tu, kita cari dia punya asal dalilnya, dia punya, kita kupas daripada mana datang hukum ni kan. Tapi kawaid ni dia dah ada semua hukum-hukum fikih. Dia orang ulama memikirkan, membincangkan dan mendatangkan satu prinsip. Ini prinsip yang ada di dalam fikih. Dijadikan satu bentuk nas yang mudah difahami, yang mudah untuk orang membincangkan isu-isu fiqh. Dengan itu, di situ hukum-hukum umum boleh dia ambil, dijadikan sebagai satu prinsip sebelum sesuatu hukum itu dikeluarkan pada benda-benda yang juz'iyah, yang bukan kulliyah. So kalau kita lihat objek dalam kawaid usuliyah, dalilnya sendiri, dalil hukum tu sendiri. Sementara kawaid fiqhiyah itu adalah perbuatan mukallaf itu sendiri. Kaedah untuk kita pakai gunakan kawaid usuliyah ialah untuk mengeluarkan hukum. Sementara kawaid fiqhiyah adalah yang dikumpulkan dari hukum, yang dikumpulkan daripada hukum-hukum yang dah sedia ada. Lebih khusus kalau untuk usul, lebih kepada ahli-ahli ijtihad dan ahli-ahli fatwa. Sementara kawaid fiqhiyah lebih kepada khusus kepada ahli-ahli fiqih. Ahli-ahli fiqih nak keluarkan hukum ni, tapi ijtihad ni lebih dalam lagi, lebih besar lagi daripada sekadar memahami kawaid fiqhiyah, tapi dia kena faham kawaid usuliyah. Jadi dia lebih umum kalau usul,
Tapi fiqhiyah ni lebih kepada kebanyakan. Ada kalanya sesuai, ada kalanya tidak boleh digunakan, tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Macam kita katakan tentang adat tadi kan, al-adah muhakkamah kan. Kalau kita katakan tentang adat ni, tak semua adat boleh kan. Adat tu dengan syarat dia tidak bertentangan dengan nas, dia tak boleh bertentangan dengan syarak, baru adat tu boleh difikirkan. Jadi bentuk dia aghlabiyah saja. Kebanyakannya kalau dia tak ada dalil, tak ada apa, mungkin adat tersebut boleh dikira. Okey, ad-darar yuzal kan. Kemudaratan itu dihapuskan. Dihapuskan. Itu satu kawaid yang kita tengok. Ni kalau mudarat aja kita hapuskan. Tapi ada dia punya syarat-syarat dia juga. Kemudaratan yang macam mana? Ya tahammal, boleh ditanggung ke tak boleh ditanggung? Kan? Kalau tak sikit aja kemudaratan dah tak boleh. Sikit aja. Lagi satu, ad-darurat tubihul mahzurat kan. Benda-benda yang darurat membolehkan yang diharamkan, yang dilarang. Ni semua sedikit je darurat. Sedikit benda aja darurat. Tapi darurat tu kadar dia macam mana? Ad-darurah tu kadar biqadariha. Kan? Darurat itu perlu ditentukan berdasarkan kadarnya. Bila masa jadi darurah, bila masa dia tak jadi darurah. Kalau tidak difahami, dia ambil sebagai satu kawaid usul lain, dah jadi semua boleh, semua masa nanti akan digunakan kaedah-kaedah ini secara sewenang-wenangnya. Tetapi semua itu ada perbincangan yang khusus tentang kawaid al-fiqhiyah tadi. Okey, jadi secara ringkasnya kita dah pun bincangkan tentang perbezaan antara syariah dan juga fiqh. Okey, perbezaan antara usul dan juga qawaid. Okey, dan kita dah sentuh sedikit kepentingan mempelajari tarikh tasyri'. Itu yang nak dicapai. Itu yang nak dicapai. So soalannya, bagaimanakah kita nak merujuk pada kitab-kitab penulisan ulama yang daripada negeri Arab? Sedangkan kita punya konteks yang berbeza. Okey. Tadi kan kita dah kata hatta Al-Quran tu sendiri diturunkan di Jazirah Al-Arabiyah kan? Diturunkan di negeri Arab, tetapi Al-Quran itu berbentuk syumul. Okey, berbentuk menyeluruh. Ia bersesuaian untuk semua kontinen dan juga semua zaman. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada sudut ada perkara-perkara yang diturunkan dalam Al-Quran itu bersesuaian dengan keadaan orang Arab pada ketika itu. Ada isu-isu yang memang kerana ianya berlaku pada ketika itu. Okey. Tapi mungkin sekarang ini ianya kurang berlaku. Okey. Kemudian timbul pula ulama-ulama yang menulis. Okey. Kita tak boleh nafikan bahawa ulama-ulama yang datang daripada negeri Arab itu atau di Timur Tengah, mereka mampu menulis kerana kefahamannya yang begitu baik dalam isu-isu lugawi lah dan sebagainya. Tapi dalam sudut konteks itu tetap kita kena tengok pada kita punya keadaan. Tetapi tak perlulah kita terlalu macam menolak semualah. Kan? Ada kalanya konteksnya mungkin berbeza, tapi framework yang digunakan tu boleh kita gunakan. Sebab itu kebanyakan ulama, kalau kita katakan daripada mana sekalipun, dia tak akan sewenang-wenangnya keluarkan pendapat sebelum dia fahami konteks itu sendiri. Jadi kalau kita ni, kita kena cari ulama-ulama yang ada lah di tempat kita, di kawasan kita. Mungkin frameworknya lebih kurang sama. Mungkin cara istinbat ahkamnya itu juga berdasarkan apa yang digariskan oleh para ulama terdahulu. Jadi kalau hukum-hukum yang berkaitan dengan kawasan kita, perlunya ulama-ulama kita sendiri yang yang mengupasnya lah. Jadi ada orang tanya, ada ke ulama kita? Kan? Sebab tu kata ni ulama-ulama kita kena balik kepada Timur Tengah. Ada ke ulama kita? Ada? Ada, insya-Allah. Jadi Diana selalu ikut almarhum Ustaz Sun Haji kata, kita ni akar aja. Kita ni akar saja. Okey, kalau dah tak ada rotan, akar pun
berguna. Jadi kita ni belum lagi sampai tahap nak keluarkan macam mana ulama-ulama, tapi kerana keperluannya, kerana hajahnya, ada kalanya kita kena berkumpul, kita kena duduk, kita kena mengupas dan kita membincangkan isu-isu yang sesuai dengan konteks kita, kan? Tapi kalau benda yang sama, perlu tak kita kupas sesuatu yang berbeza? Kalau isu yang kita hadapi ni sama, macam mana? Boleh tak nak kupas yang berbeza, Ustaz Salin? Sekarang isunya, okey, isu yang dihadapi oleh keadaan misal kata di Timur Tengah dengan di Singapura, satu isu yang sama. Apa nak bagi contoh? Perlu tak ulama Singapura atau ulama Nusantara memberikan pandangan yang berbeza? Apa pandangan? Satu hari ada orang tanya pasal isu apa, ni akidah lah, tak masuk isu apa, isu syariah, tak masuk isu fiqh. Dia kata satu soalan tanya semasa dalam convention fiqh kemarin, ada tanya, Ustaz, kenapa Syiah kat Malaysia haram, kat Singapura tak haram? Ini belum sampai Timur Tengah ni. Kenapa Singapura tak haramkan Syiah? Kenapa Malaysia haramkan? Ni belum nanti timbul pula perkataan Allah kat Singapura. Isu terkini kan. Kenapa perkataan Allah tu sendiri? Kenapa kat Malaysia mahkamah telah pun menolak penggunaan tersebut, sedangkan di Timur Tengah mereka telah gunakan beratus tahun. Isu sama kan? Siapa nak cuba? Saya tak tahu jawapan je, jangan tanya saya. So macam mana? Ada siapa nak tolong? So ini perkara-perkara yang kita lihat tentang situasi sesebuah tempat yang mana political issues juga menyumbang kepada timbulnya satu keputusan. Jadi kalau pasal Allah tu, dia bukan lagi fake, dia dah kira qada, dia dah kira daripada sudut undang-undang. Kerana untuk mengelakkan lagi besar punya masalah, kan? Jadi dia kalau balik pada tadi fikih, mungkin kawaid fikihnya sadduz zari'ah lah, kan? Kalau dibiarkan mungkin akan jadi lebih besar, mungkin restless akan timbul kat negara tersebut dan seterusnya. Kalau di negara Arab tu semua orang dah tak peduli dah, memang bahasanya menggunakan itu, kan? Jadi dah jadi satu situasi yang berbeza. Jadi konteks juga memainkan peranan. Tapi kalau misal isu-isu solat, isu-isu puasa, isu-isu yang ibadat tadi yang dah thabat, anda rasa tak ada masalah untuk kita mengupas pandangan ulama dari mana sekalipun. Dia akan mengikut framework yang sama, dia punya isunya sama, dia natijahnya mungkin berbeza lah. Tak ada masalah kalau isu-isu yang berbentuk apa yang tadi ibadat, khususnya ibadat dalam fikir ni dah fix lah, kan? Kalau muamalat mungkin beza lah, kan? Muamalah ni bukan hanya muamalah sesama kita. Bila kita kata muamalah, kadang-kadang kita terlalu ingat muamalah ni Islamic banking aja. Tak ada. Sebab ada bank muamalat ni. Muamalah ni lebih pada hubungan sesama manusia, kan? Hubungan sesama manusia, hubungan dengan jiran, apa kita punya fikih kejiranan ada. Mungkin kena kupas, kita kena bincangkan apakah fik kejiranan kita. Jiran kita kat Singapura rumah lain atas bawah, jiran kat dekat negeri lain mungkin dia punya rumah berserak, kan? Kawasan rumah berbeza, kan? Ada hak jiran, kan? Dan seterusnya lah. Okey, ada siapa-siapa nak tambah tentang jawapan tadi? Maknanya ada perkara tu kita kena balik pada konteks. Namun kalau kita dahulukan teks lah, kemudian kita lihat pada kesesuaiannya dengan konteks, daripada balik pada nas, sebab fiqh itu sendiri bermula daripada nas.
talak, dia kata aku ceraikan kau, apa maksud abang? Dia tak sempat, dia nangis dulu. Aku ceraikan kau. Okey. Lelaki nanti dia kata tak, maksud saya ni, saya macam-macam hilah dia pusing lah kan. Okey. Kenapa kalau bab talak ni dia dah jatuh? Lapasnya dah jelas, tapi niat dia lain. Saya tak ada niat, Ustazah, tolonglah, saya tak niat. Okey.